أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سلام لنا إلا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للسبل ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم الرحمن من ونعم الملائكة المقربين وافتح لنا ورحمتك عنا رب اشرح لنا صدري قال الشيخ يوسف تعالى في الدارين ketahui olehmu segala hayawan yang lain daripada anjing dan babi dan forok daripada keduanya suci sekaliannya. Ketahui olehmu segala hayawan, segala binatang yang lain daripada anjing dan babi dan forok cawangan. Anak dah, peranakan lah. Daripada keduanya anjing dan babi. Yani pada masa hidupnya. Sekaliannya suci sekaliannya. Pada masa hidup semuanya suci. Walaupun yang mempunyai bisa sekalipun adalah hukumnya suci pada masa hidup. Dan segala bangkai najis sekaliannya dan segala bangkai najis sekaliannya dan segala bangkai hukumnya najis sekalian bangkai. Semua sebut kata bangkai itu najis kesemuanya. Sebab tu yang sani tu dikandak dengan kata segala hayawan yang lain daripada anjing dan babi dan forok daripada kedua tu suci, yakni pada masa hidup. Pada masa hidup lain binatang termasuk juga manusia lah, termasuk juga binatang darat, binatang air, jenis terbang ke tak terbang ke tak kira lah, semuanya lain daripada anjing dan babi itu semuanya suci pada masa hidupnya. Habis itu kalau mati dikatakan bangkai. Mati dengan tidak disembelih pada syarak dikatakan bangkai. Dan segala bangkai najis dan segala bangkai hukumnya najis sekaliannya bangkai dengan segala suku-sukunya. Juzuk-juzuk dia, bulu dia, dan bulunya, tanduknya, tulangnya, kukunya. Kalau tambah lagi, kalau gajah apa dia? Gading. Bangkai semuanya najis. Termasuk dalam kata diri bangkai dan segala juzuk dia. Segala suku-suku dia, juzuk dia, bulu dia, tanduk dia, tulangnya, kukunya. Lepas tu kalau gajah tu gadingnya,
giginya, semuanya najis. Sebab tu gading gajah tu adalah najis. Gading itu sebab gajah tak disembelih. Gajah tak disembelih. Gajah disembelih pun bangkai, tak disembelih pun bangkai. Sebab tak dihalalkan makan. Tak boleh nak sembelih. Sebab tu tanduk binatang, tanduk bagi bangkai adalah najis. Tetapi kalau binatang yang halal daging yang disembelih pada syarak, maka diri dia tu tak panggil bangkai. Matilah juga pun. Tetapi dengan sebab dia tu binatang yang dia halal, disembelih kena dengan cara sembelihan syarak, maka segala juzuk dia, diri dia tak panggil bangkai dan juzuk dia tu suci. Sebab tu kalau tanduk lembu yang disembelih, sucilah. Tulang lembu yang disembelih, sucilah. Sebab tu ada kat Mekah tu ada jual buah tasbih buatan daripada tulang unta. Unta yang disembelih sucilah. Melekan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Sebab memanglah apabila manusia mati itu dikatakan bangkai jugalah. Ikan pun apabila mati dikatakan bangkai jugalah. Belalang apabila mati pun dikatakan bangkai jugalah. Tetapi tiga jenis ini tidak najis. Jadi maknanya manusia, ikan, belalang pada masa hidupnya, pada masa sucinya, suci kesemuanya. Pada masa hidupnya, pada masa sucinya, pada masa hidupnya, pada masa matinya, suci kesemuanya. Tengok, dia kata malaikat bangkai manusia dan ikan dan belalang, maka iaitu suci. Jadi binatang ni, kalau kita tilik pada masa hidup, binatang dikandaki binatang jenis benda yang bernyawa. Kalau masa hidup, suci kesemuanya lain daripada jenis anjing dan babi. Dan forok-forok, cawangan dia, anak-anak dia, peranakan dia. Lain pada tu suci kesemuanya. Habis tu, itu kalau pada masa hidup. Lepas tu yang mati pula, kalau binatang yang halal daging, lepas tu mati dengan disembelih pada syarak, maka tak panggil kata bangkai. Binatang yang halal daging, lepas tu disembelih mengikut cara syarak yang disah pada syarak, maka tak dipanggil kata bangkai. Habis tu malaikat ikan dan belalang tak disembelih. Mati dengan tak sembelih pun, tapi panggil bangkai tapi tak najis. Maka lepas tu pulaknya binatang yang halal daging, kalau disembelih tak jadi bangkai. Tetapi kalau mati dengan tak disembelih, artinya sembelih tak kena dengan syarak. Mati dengan tak disembelih, artinya sembelih tak kena dengan syarak, maka dihukum kata bangkai juga. Lepas tu pulanya binatang yang tidak halal daging. Kalau kena atas anjing, babi dan forok-foroknya, maka itu bangkai semata-mata. Hidup najis, mati najis. Lepas tu binatang yang tidak halal daging, yang lain daripada anjing dan babi,
maka apabila mati itu dihukumkan bangkai. Lain daripada binatang yang halal daging. Semua binatang yang tidak ada daging tu kalau mati memang nak sembelih tak boleh semata dah. Maka dihukum kata bangkai. Sebab tu seekor semut pun bangkai. Lalat pun bangkai. Maknanya binatang yang kecil sekalipun bangkai. Segala bangkai itu najis. Gajah pun bangkai. Semut mati pun bangkai. Gajah mati pun bangkai. Sebab tu najis. Sebab tu kalau ada semut, seekor semut yang mati dalam poket baju, kita tahu, maka kita tak buangkan. Kita nak solat dengan ada semut seekor yang mati dalam poket tu, maka tidak sah. Kalau kita tak tahu, tak kenapalah. Tapi kalau kita tahu, kita biarkan begitu, maka tidak sah. Sebab walaupun kecil sekalipun, masuk dalam katanya binatang, masuklah kata bangkai juga. Walaupun tak bau busuk sekalipun. Begitulah. Jadi apabila diri dia tu bangkai, maka segala juzuk dia, daripada kuku, bulu, rambut apa semua, maka suci. Maka hukumnya najis. Malaikat bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Itu dipanggil kata bangkai juga. Sebab mati dengan tidak disembelih, memang manusia tak disembelih, haram. Ikan pun orang tak sembelih, belalang pun orang tak sembelih, bangkai jugalah panggil, tetapi suci. Maka apabila bangkai dia suci, maka segala juzuk dia pun suci juga. Misalan kita katanya ikan mati ke hidup ke, tak kira. Maka sisik dianya, tulang dianya, yang kita ambil tu, selepas pada kita makan tu, sisik dia tu, suci. Tulang dia tu suci. Kalau nak buat permata ke masalah cicin, permata cicin boleh kalau ikan yang besar-besar. Seperti ada setengah orang tu dia buat permata cicin daripada tulang ikan duyung katanya. Tak tahulah macam mana. Tapi ikan, jenis ikan. Walaupun jenis ikan ni, walaupun rupa manusia pun ikan. Sebab ikan tu setiap binatang yang hidup di dalam air, tidak boleh hidup di atas darat, maka dihukumkan ikan kesemuanya. Walaupun mana-mana bentuk sekalipun, walaupun rupa manusia, walaupun rupa anjing babi sekalipun, dikatakan ikan. Kalau ada di dalam lautnya, satu jenis ikan rupanya babi, rupanya anjing, tapi bukan dia apa dia? Bukan dia babi darat ni. Bahkan masuk jenis ikan, cuma rupa dia nya begitu. Maka suci. Sebab tu kalau kata ikan duyung rupa manusia, tapi ikan halal dimakan, maka hukumnya bangkai pun suci juga. Maka tulang dia pun suci juga. Sebab tu kalau ikan yang besar-besar tu, setengah orang tu ambil tulang dia buat permata cicin, itu boleh lah. Sebab suci. Tetapi dimaaf daripada bangkai ulat, umpama cuka dan ulat buah-buahan, maka tiada menajis akan cuka. Tetapi jadi maknanya ulat tu pun kalau mati, ulat yang hidup itu suci. Ulat masuk dalam hayawan yang lain, ulat mana-mana jenis ulat sekalipun, walaupun ulat yang bisa yang gatal sekalipun, kalau kena dia tu gatal sekalipun, tapi masuk dalam kata hayawan yang lain daripada anjing dan babi dan forok. Maka ketika hidup tu ulat tu suci lah. Apabila ulat tu mati, jadi hukumnya bangkai.
Bangkai lain daripada manusia, lain daripada ikan, lain daripada belalang adalah najis. Maka dia kata di sini, tetapi dimaafkan daripada bangkai ulat yang mati. Bangkai ulat umpama cuka. Ulat yang hidup di dalam cuka. Dalam cuka tu ada ulat. Dalam cuka tu ada ulat. Maka ulat dalam cuka tu mati. Maka kalau kita apa dia? Mati lagi pulaknya hancur di dalam cuka. Kalau kita kira pada asalnya, maka ulat yang mati jadi bangkai. Apabila hancur badan dia, maka dia akan menajiskan cuka. Kalau kira dengan secara asal. Tetapi di sini dimaafkan daripada bangkai ulat umpama cuka. Ulat yang ada dalam cuka dan sebagainya dan seumpama. Seperti dalam kicap ke masalah. Katalah. Dan ulat buah-buahan, ulat yang ada di dalam buah-buah. Pisang ada ulat. Setengah-setengah pisang tu yang nampak hitam-hitam tu, tempat hitam-hitam tu boleh jadi ada ulat. Maka ulat yang mati tu maka dimaafkan. Maknanya boleh nak makan lah. Tapi jangan tuju ke ulat. Ulat tu memanglah nak makan ulat tu tak boleh. Tetapi kalau kita misalan misalnya katanya pisang misalan, kita makan tak tengok pun ulat ada ke tak ada ulat, makan teruslah. Ada ulat hidup ke, ulat yang mati ke ada di buah pisang tu. Jadi kalau kita nak satu kesukaran, kita buka koyakkan kulit dia, lepas tu kita nak cik satu ambil jarum buangkan ulat itu, tu jadikan satu kesusahan. Boleh kita makan terus. Ini nak cakap pasal dimaaf. Adapun nisbah kesihatan tu, itu lain lah. Maka tiada menajis bangkai ulat yang mati, ulat cuka yang mati di dalam cuka tu, maka tiada menajis akan cukanya. Dan demikian lagi bangkai binatang yang tiada mengalir darah, tiada menajiskan air yang kurang daripada 2 kolah. Kita maklum. Dan demikian lagi maknanya dimaafkan juga. Diri dia tu najis. Apa tu? Bangkai binatang yang tiada mengalir darah. Seperti bangkai semut, apa dia lalat, cicak pun tidak ada darah yang mengalir. Walaupun ada darah tapi tak mengalir. Apa tu nak tahu mengalir tak mengalir tu kalau kita potong ada darah tapi tak mengalir. Boleh jadi tak ada langsung darah seperti lipas, artinya lalat tak ada langsung darah, artinya ada tapi tak banyak sampai ke mengalir, tidak. Kalau dia mati tu, yang hidup tu memang dia suci. Lalat tu kalau hidup tu suci. Tiada menajiskan air. Tiada menajiskan air yang kurang daripada 2 kolah. Sebab kalau kita kira dengan asalnya, air 1 beldi, apabila masuk lalat mati dalam air itu, maka jadi air itu masuk najis. Air itu akan jadi mutanajis. Tetapi dimaaf. Begitu dah. Jadi maknanya kalau tilik itu pada asal tu bangkai lah. Tetapi kalau mati dalam air yang tak sampai 2 kolah, maka dimaafkan. Kita buanglah. Dan demikian lagi dia harus makan ulat-ulat yang tersebut serta cuka dan serta buah-buahan yang tadi.
ada ulat mati dalam cukur, dalam kicap, masalah apa tu, jadi tak mesti kita buangkan ulat lah. Kalau nak makan sekali dengan ulat pun tak mengapa. Walaupun ulat tu halal ke tidak kalau asalnya. Bukan jenis binatang yang halal. Haram dah makan ulat tu walaupun hidup sekalipun, tapi bukan jenis benda yang halal kita makan. Demikian lagi diharuskan memakan ulat-ulat yang tersebut, mana ulat yang ada pada umpama cuka dan buah-buahan tadi serta cuka, jadi maknanya dia adat orang Arab tu, dia cuka ni, kita kalau orang Melayu kita cuka guna macam mana? Masuk dalam bulat, masuk dalam masakan kan. Tapi orang Arab dia cuka ni bukan dia makan masuk. Kita ni cuka ni kita guna macam kicap, macam garam, macam gula begitu. Tapi orang Arab tu dia cuka, dia tak makan begitu. Cuka orang Arab dia makan, dia buat cicah roti. Dia makan yang begitu. Bukan masuk dalam masakan. Dia cicah roti. Dia ambil roti cicah dengan cuka. Tapi ada jugalah masuk dalam masakan, tapi setengah tu makan dia cicah roti. Maka di dalam cuka tu sekiranya kalau ada ulat, maka cicah lah. Ada apabila cicah roti dalam cuka yang ada ulat, ketika cicah tu ada terlekat ulat di dalam air cuka, lekat kat roti, makanlah. Dimaafkan. Tetapi makan serta cuka. Jangan kita buangkan, kumpulkan ulat satu sudu, makan ulat saja. Itu tak boleh. Jangan makan ulat betul-betul lah. Tapi seperti buah pisang tadi, ada ulat tu kita makan betul, pejam mata makan. Buat tak tahu. Ada buat macam tak ada. Makan terus begitulah. Itu bab kesihatan tu lain lah. Tapi nak cerita katanya makan ulat. Padahal ulat tu bukan jenis binatang yang halal. Tapi makan gitulah. Maka itu haram ke tidak? Tak haram. Bahkan dimaafkan. Sebab tak wajib kita buangkan satu. Tengok setengah-setengah jenis buah tu. Kalau pisang tu tengok yang lebu sikitnya, kita kena buang sekor. Tak mesti begitu. Makan teruslah. Tapi kita tak sampai hati nak telan pula. Itu lain hal lah. Tapi cerita katanya hukumnya dimaaf. Tak haram. Tak masuk kata makan benda najis. Faidatun. Bermula suku hayawan yang bercerai daripadanya, yang bercerai ia suku daripada hayawan pada ketika hidupnya. Iaitu seperti bangkainya pada suci dan najisnya. Pada sucinya dan najisnya. Bermula suku, juzuk-juzuk, bulu, tulang, tanduk, gading, kuku, gigi, apa lagi? Katalah suku-suku hayawan, tapi masalahnya lain daripada khinzir dan anjing dan khinzir dan forok-forok. Bermula suku hayawan yang bercerai, yang tertanggal. Bercerai itu dengan sebab tercerai sendiri ke atau dengan sebab dipotong ke, tak kira lah. Seperti apa dia? Kalau ular tu dia tanggalkan kan. Apa dia, sarung dia. Dia apabila lama-lama tu dia buangkan sarung dia, dia salin. Begitu juga setengah katanya gajah tu,
Yang lama-lama tu apa gading dia pun bersalin juga. Kata setengah saya pun tak pasti juga. Dia tikamkan gading dia kat pokok. Apa tu dia tarik. Maka gading dia tu terlekat kat pokok. Maka itu macam setengah tanduk tu ada itu juga. Bulu pun begitu. Kuku pun begitu, dipotong. Artinya tertanggal dengan sendiri. Seperti apa dia? Lembu kambing apabila sampai umur 2 tahun dia bersalin gigi kan. Dia tanggal sendiri. Maka itu dikatakan juzuk bagi hayawan. Suku-suku bagi hayawan. Tanduk, tulang, daging ke, bulu ke, tak kira lah. Yang bercerai itu dengan secara sendiri ke atau dengan sebab dipotong dikerat ke, tak kira lah. Yang tercerai ia suku-suku daripada binatang yang hidup. Bercerai itu pada ketika hidupnya, pada masa hidup. Iaitu seperti hukum dia. Iaitu seperti bangkainya. Hukum dia seperti bangkai dia. Pada sucinya dan najisnya. Tengok bangkai, kalau jadi bangkai suci ke tidak? Kalau kita manusia, kalau mati jadi bangkai kan? Panggil kata bangkai lah. Suci ke najis bangkai kita? Suci. Lepas tu kuku yang kita potong pada masa kita hidup, suci. Rambut yang kita potong, suci. Maknanya kalau potong-potong masuk letak dalam poket. Gigi yang gugur letak dalam poket nak solat. Tak mengapa lah. Tapi jangan bagi kena darah tu lain pula. Lepas tu pulaknya kalau kita katanya gading gajah yang kita potong pada masa hidup, maka gading gajah tu seperti bangkai gajah. Bangkai gajah tu macam mana? Najis. Begitulah. Tanduk lembu masalah, gigi lembu masalah. Kalau lembu kalau jadi bangkai, maknanya lembu kalau jadi bangkai makna tidak disembelih lah. Lembu kalau jadi bangkai najis ke tidak? Jawabnya najis. Kalau jadi bangkai sebab tak disembelih. Tak ada jawab. Jadi maknanya juzuk-juzuk, suku-suku bagi binatang yang tercerai dengan sendiri atau dengan sebab dipotong. Bercerai itu pada masa hidup. Iaitu seperti bangkainya, hukum dianya seperti hukum bangkai dia. Sucinya dan najisnya. Kena tengoklah sebab tu. Kalau lembu, kalau mati, tak disembelih jadi bangkai. Maka segala juzuk yang tercerai daripada dia, maka adalah bangkai, adalah najis. Sebab tu nak bela lembu, nak potong ekor, nak makan ke, nak buat sup ekor, nak sebelah ekor tu banyak sangat. Potong kaki sebelah, tak boleh najis. Apa maksudnya? Yakni jika ada bangkai itu suci seperti bangkai manusia dan sukunya, maka sukunya yang bercerai daripadanya pada ketika hidupnya suci pula. Jadi maknanya bangkai manusia adalah suci. Kalau begitu juzuk-juzuk suku-suku yang tercerai pada manusia ketika hidup suci pula.
suci ya. Sebab tu rambut apa semua, ikan pun begitu juga, sisi ikan pada kita ambil daripada ikan yang masa hidup. Artinya maka suci ekor ke masalah. Tulang ikan masa hidup suci semua. Belalang pun begitu, sayap dianya dia takap belalang seekor hidup-hidup, dia potong sayap. Sayap dia tu suci. Sebab apabila jadi bangkai pun suci. Begitu. Demikian lagi tembuni manusia. Yang keluar sama dengan anak. Yang keluar sama dengan pada masa bersalin lah. Tembuni pun suci. Dah. Dan jika ada bangkai itu najis, jika ada bangkai itu najis seperti bangkai kuda dan lembu. Kuda kalau tak disembelih bangkailah. Lembu kalau tak disembelih mati sendiri dengan tak disembelih bangkailah. Maka sukunya yang bercerai ia pada ketika hidupnya dan tembuninya lembu, kuda dan sebagainya najis sekaliannya. Itu najis. Tapi kalau lembu, kalau kita sembelih, dia tak jadi bangkai. Sebab tu kalau kita nak buat cicin ke, nak ambil tanduk lembu buat cicin ke, kita sembelih lembu lah. Lembu yang kita sembelih, kita ambil tanduk dia buat ulu pisau ke masalan, atau buat cicin ke masalan, maka tak. Itulah sebab kita ambil selepas pada kita sembelih, dia tak jadi bangkai. Tapi jangan ambil pada masa hidup jadi bangkai. Begitu. Tapi masalah gading gajah, dia masalahnya dia tak sama dengan tanduk lembu. Tanduk rusa dan sebagainya. Sebab gajah ni dia tak halal daging. Kalau ambil pada masa hidup pun hukum bangkai. Kalau ambil pada masa mati pun hukum bangkai juga. Tapi kalau tanduk lembu, tanduk rusa, kalau kita potong ambil pada masa hidup, maka adalah seperti hukum bangkai, najis. Ya. Jadi maknanya kalau kita ambil selepas pada kita sembelih tu, hukumnya suci lah. Dia katanya, inilah makna kata ulamu, inilah hukum yang tersebut. Makna kata ulamu, suku yang bercerai daripada yang hidup, maka iaitu seperti bangkainya. Itu dalam kaedah, dalam kaedah fiqh yang disebut oleh ulama fiqh, dia katanya begitu. Suku juzuk-juzuk yang bercerai daripada yang hidup, daripada binatang yang hidup, maka iaitu seperti bangkainya. Itu masuk dalam makna tadi lah. Jadi maknanya kalau bangkai itu suci, maka sucilah juzuk yang bercerai daripada masa hidup.
Yang ni jika bangkainya suci, maka sukunya suci. Seperti manusia. Pula. Dan jika bangkainya najis, maka suku itu najis pula. Begitulah. Jadi jadi kaedahnya begitulah. Jadi maknanya mana-mana juzuk daripada hayawan tak sempat baca. Dia masalah kulit bangkai. Masalah kulit bangkai. Kalau kulit lembu yang kita sebelah tu, memanglah kulit tu suci, bulu tu suci. Tapi kalau kulit ular masalah, yang diambil tu, maka kulit tu boleh disamukkan. Kulit bangkai tu boleh disamukkan. Tetapi bulu atas sisi yang ada tu itu tak suci. Itu mesti dibuangkan. Kita cukur bolehlah. Kalau katanya kulit harimau masalah, kulit harimau, kita jumpa seekor harimau tu mati, kita lampaukan ambil kulit saja. Maka kita samukkan kulit tu boleh jadi suci. Tetapi bulu dia tu tak suci lah. Kita cukur lah. Kita buanglah bulu lah. Kalau ada sisik, kalau jenis bersisik, kita buanglah sisik dia lah. Tapi kulit tu terima jadi suci sebab kita samuk. Tapi bulu dan yang terlekat tu itu mesti dibuang. Saya tak sempat baca, barangkalinya itu soalannya. Seteruskan. Jadi pendek katanya juzuk-juzuk bagi binatang yang pada masa hidup, yang bercerai pada masa hidup tu, dengan sebab dipotong, digunting, dia atau tercerai dengan sendiri, maka adalah hukum dia seperti hukum bangkai. Bangkai dia. Kalau suci, suci. Kalau najis, najis. Habis tu, maka kalau kita tilik kat tanah Arab, kat Eropah tu, dia ada bela kambing. Dia ada bela kambing. Maka apabila bulu kambing tu panjang, dia potong. Dia potong buat baju, baju sejuk, macam-macam jadilah. Maka kalau kita kiranya, maknanya juzuk binatang yang bercerai pada masa hidup adalah hukum seperti bangkai. Kalau tilik dengan secara asal kaedah sani adalah najis. Lalu tu dia katanya sini, mana? Melaikan bulu hayawan yang dimakan. Di sini. Melaikan. Kalau tak kata melaikan, maka tak boleh. Sebab bulu kambing tu, kambing yang boleh jadi jenis kambing apa? Kharuf atau kibas yang bulu dia tebal, biri. Maka dia potong, ambil bulu tu buat jenis pakaian macam-macam jadi. Melaikan bulu hayawan yang dimakan. Seperti bulu kambing dan bulu unta dan bulu ayam. Ia tulis ayam. Kita panggil ayam. Seperti bulu kambing dan bulu lembu, bulu unta dan bulu ayam dan barang sebagainya. Jenis-jenis itulah. Maka iaitu suci. Maka iaitu suci. Maka itu suci. Jadi kalau jadi maknanya jenis bulu kambing, bulu unta, bulu lembu, ataunya katalah bulu ayam, bulu burung, bulu itik. Jenis-jenis dia bulu ni kita panggil bulu ke semua.
Tapi bahasa Arab tu lain. Yang di ayam pun kita panggil bulu. Yang kambing pun, yang macam rambut pun kita panggil bulu juga. Yang macam di ayam pun kita panggil bulu juga. Tetapi bahasa Arab tu panggil lain-lain. Tapi tak apalah. Yang katanya bahasa Melayu kita panggil bulu. Tapi nak bagi tahu kata bulu kambing lain, bulu ayam tu lain jenisnya. Maka jenis-jenis kambing, lembu, unta, maka itu suci. Sebab diistisna daripada asalnya. Kalau mengikut kaedah asalnya, maknanya najis juga. Najis juga lah. Tetapi diistisnakan, dikeluarkan daripada hukum najis. Sebab keperluan manusia. Sebab keperluan manusia. Begitu. Itu mana kata melainkan bulu hayawan yang dimakan. Seperti bulu kambing dan bulu unta dan bulu ayam dan sebagainya. Maka iaitu suci. Dan jikalau dicabut dan jikalau suci itu dan jikalau dicabutinya atau luruh sendirinya. Kita cabut, maksudnya cabut tu potong. Kita potong ke atau dia luruh sendiri, cabut sendiri pun, dia luruh dengan sendiri pun suci. Bulu apa dia? Bulu kambing, bulu unta, bulu lembu, ayam tadi. Tapi kalau kuncing, itulah. Kalau orang belah kuncing, bulu dia ni. Bulu yang biasanya bulu kuncing tu begitulah. Maka bulu kucing tu mengikut bangkai dia. Sebab nak bulu kucing tu mengikut kaedah asal. Ialah najis. Sebab dia tak boleh ikut sama dengan bulu kambing. Tak boleh ikut sama dengan bulu kambing. Sebab kambing, lembu, unta ni binatang yang halal. Sebab dia kata malaikat bulu hayawan yang dimakan. Adapun kucing tak dimakan. Dan kucing tak dimakan. Dalam mazhab Syafi'i kucing tak dimakan. Maka bulu yang luruh itu adalah najis. Maka bagi orang yang bela kucing tu, maka masuk dalam kata umum balwa itu dimaaf. Bukan diistisna, bahkan dimaaf. Tetapi jangan sengaja ambil bulu kucing letak kat baju, letak kat poket. Itu tak dimaafkan. Tetapi kalau rumah bela kucing lekat kat sejadah, kat kain itu dimaaf. Begitu. Dan jika syak pada bulu yang bercerai, adakah daripada hayawan yang dimakan atau hayawan yang tiada dimakan, atau bercerai pada ketika hidupnya atau kemudian daripada matinya dengan tiada sembelih, mati dengan tiada sembelih, maka iaitu suci sebab dipegang dengan asalnya. Maka dia katanya dan jika dan jika syak, datang syak pada bulu yang bercerai, adakah misalannya kita ada misalan, kita katanya kita ada bela kuda, ada bela juga kaldai. Kaldai tu haram kan. Maka kita ada naik juga kuda, kita ada naik juga kaldai. Lepas tu tengok kat seluar tu ada lekat bulu. Bulu ni tengok, bulu kuda ke bulu kaldai? Kalau bulu kuda suci. Tapi kalau bulu kaldai tu adalah najis. Maka kita syak, bulu yang lekat kat kain ni bulu kuda ke bulu kaldai? Syak. Tengok, dia katanya
Dan jika syak pada bulu yang bercerai, dan adakah daripada hayawan yang dimakan atau hayawan yang tiada dimakan? Sama juga kita katanya kita ada bela kucing, ada bela juga arnab. Maka arnab pun bulu dia pun nak macam bulu kucing juga. Putih-putih kalau warna putih. Maka tengok ada lekat kat kain kita masalah. Bulu ni bulu kucing ke bulu arnab? Atau bercerai pada ketika hidup atau kemudian daripada matinya dengan tiada sembelih. Bulu ni tak tahu ni. Itu cerai daripada masa dia hidup ke daripada selepas pada mati dengan tidak disembelih. Maka apabila datang syaknya begitu, maka iaitu suci. Hukumnya suci. Kenapa dihukum suci? Sebab dipegang dengan asalnya. Asal segala benda, asal binatang itu suci. Sebab asal binatang lain daripada khinzir, lain pada anjing dan forok adalah suci pada masa hidup. Kan? Pada masa hidup adalah suci. Maka asalnya suci lah. Begitulah hukumnya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya. Dan keluar dengan kata bulu, dagingnya dan tanduknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi